Gerak. Ini Pak. Ini Pak puasa. Puasa hari ni. Pak puasa. InsyaAllah. InsyaAllah ke kuliah pada waktu ini dan sama-sama baca kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina syabina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'malul zalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Maksudnya janganlah kamu menyangka Allah Subhanahu wa taala itu lalai terhadap apa yang dikerjakan oleh orang yang zalim di kalangan kamu. Mereka itu hanyalah ditangguhkan azab Allah Subhanahu wa taala sehinggalah pada satu masa dan ketika mata mereka akan tergeliat melihat Allah, azab Allah taala. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bara Islam ghariban wa saya'uru ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan asing dan ia akan kembali menjadi asing. Berbahagialah para orang yang asing. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa wa intifa' wal ifadata wa istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang semati semulakan imam kita pada pagi ini. Tak lupa juga semulakan Tuan Bilal sebenarnya pengurusi surau jawatan kuasa surau sidang jamaah muslimin rahmat ta'ala. Alhamdulillah kita banyakkan budi dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama pada subuh sembahyang subuh berjemaah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah taala menerima dan pahala pada solat subuh berjemaah kita pada pagi ini. Dan di kesempatan pagi ini kita berkuliah kan dengan tajuk marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Madam marhaban ni selamat datanglah. Selamat datang wahai Ramadan. Alhamdulillah. InsyaAllah. Jadi pada pagi ini insyaAllah kita lihat tajuk berkenaan dengan Ramadan, di mana tidak berapa lama lagi insyaAllah
dalam beberapa hari lagi insya-Allah kita akan menyambut Ramadan Al-Mubarak, insya-Allah. Ramadan yang mulia. Yang mana Ramadan merupakan, saya tak pasti berapa kali Ramadan dah kita ni. Sebenarnya Ramadan ni ikut pada umur kita lah. Ramadan ni ikut pada umur kita. Kita berapa tahun umur kita dah. Jadi maknanya dah berapa kali lah kita Ramadan. Kalau umur kita dah 60 tahun, mana 60 tahun lah Ramadan. Kalau umur 40 tahun, 40 tahun lah Ramadan, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan sampai pada Ramadan. Ramadan ni bukan sahaja disambut di Malaysia, malahan di seluruh dunia menyambut Ramadan. Menyambut Ramadan ni dibapakan seperti kita menyambut seseorang tetamu yang istimewa. Seorang tetamu yang istimewa, yang mana tetamu itu kita sangat menantikan kehadirannya. Sangat menantikan kehadirannya. Siapa di kalangan kita ni contohnya ada tetamu yang dia menanti-nanti tetamu untuk hadir ke rumah dia. Sudah tentu bila kita tetamu nak datang tu dan kita memang rindu dengan tetamu tu, jadi kita sangat mengadakan persiapan lah untuk menyambut tetamu. Ataupun menyambut, contohnya menyambut anak balik daripada jauh. Anak balik daripada luar negara. Anak belajar dari luar negara, telah mendapat ijazah, habiskan pelajaran di sana, dah lama tak jumpa. Sudah tentu kita menanti-nantilah kehadiran, kepulangan anak kita. Ataupun menanti kehadiran kata anak buah, anak buah, ataupun kehadiran ialah menantu lah saya kata. Setelah kita menantu, kehadiran menantu kan. Jadi kehadiran menantu ni memang sangat dinanti-nantikan lah. Apalagi kalau kita ni first time mendapat menantu, kali pertama mendapat menantu. Sebelum ni tak pernah mendapat menantu, tiba-tiba Allah Ta'ala izinkan anak kita berkahwin, so kita mendapat menantu. Jadi kita menanti-nanti kehadiran menantu tadi. Mana orang yang sangat istimewa lah dalam hidup kita. Jadi itulah ibaratnya tentang Ramadan. Yang mana Ramadan ni kita sangat menanti-nanti kehadiran dia. Kenapa kita menanti ke Ramadan? Kerana Ramadan ni satu bulan yang sangat mulia. Bulan yang sangat mulia. Dan pelbagai nama diberikan kepada bulan Ramadan. Antaranya ialah bulan Quran, ataupun bulan ibadah, bulan mujahadah, bulan sabar, bulan Quran. Apa lagi? Pelbagai nama lah. Bulan melawan hawa nafsu, bulan diturunkan Quran, bulannya terdapatnya Lailatul Qadar. Lailatul yang lebih baik daripada 1000 bulan kan, malam Lailatul Qadar. Okey. Bulan berpuasa dan macam-macam lagi lah. Bulan Syahrul Syam, Syahrul Barakah, Syahrul Quran, Syahrul Sabri. Jadi ulama meletakkan pelbagai nama lah kepada Ramadan ni. Kenapa? Kerana nak tunjukkan tentang kelebihan Ramadan yang sangat banyak lah yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diberikan kepada umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tuan. Baik, jadi kegunaan dengan sejarah Ramadan, ataupun kita lihat tentang siam, puasa. Sejarah puasa ini kalau ikutkan umat dahulu pun pernah berpuasa. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, dipatukan kepada kamu berpuasa sebagaimana dipatukan kepada umat yang sebelum daripada kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala tunjukkan kepada orang beriman.
Dia tak tujukan kepada orang tidak beriman, kepada orang beriman. Kalau di dalam Quran ada dua ungkapan. Satu, ya ayyuhallazina amanu. Yang kedua, ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas ni wahai manusia. Kalau ya ayyuhallazina amanu ni tuju pada orang beriman saja. So sesiapa yang mengaku beriman pada Allah dan Rasul, so dia kena mengambil, maknanya tanggungjawablah, taklif mengerjakan puasa di bulan Ramadan ini. Jadi kalau kita tak mengerjakan puasa bulan Ramadan, kita mengelak dengan berbagai alasan, maka dia seperti orang kafir lah, orang tidak beriman. Dia sama juga, mana balasan dia sama juga dengan balasan orang tidak solat. Bagaimana orang tidak solat itu mendapat balasan yang berat, maka sudah tentu orang tidak berpuasa juga mendapat maknanya balasan yang berat. Mana dia tak berani lah, bila bulan puasa dia tak berani menahan diri pada makan dan minum. Dia tak berani untuk berlapar dengan berbagai alasan, gastrik, sakit perut, macam-macam lah alasan dia, mana dia tak boleh puasa. Sebenarnya dia boleh berpuasa, badan sihat je. Badan sihat kan, pergi ke mana-mana pun boleh je, tak? Mengangkat beban yang berat pun boleh je. So apa masalah dia? Kenapa dia tidak berpuasa? Macam tu. Dalil berkenaan puasa ini ialah tadilah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, dipadukan kepada kamu berpuasa sebagaimana dipadukan kepada umat yang terdahulu pada kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Taala. Okey. Dalam kitab As-Siyam wa Ramadan yang dikarang oleh Abdurrahman Hasan Al-Handabakah, Habannakah, Abdurrahman Hasan Al-Habannakah Al-Midani, disebut di situ bahawa qad sabata indana minas sunnatin nabawiyyah annal yahud kanu yasumu yaumul ashir min syahril muharram wa huwa musamma al-ashara wa inna quraish fil jahiliyah kanu yasumu hadzal yaum wa anna Rasulullah sallallahu wal muslimina sawmuna qabla an yafrudha siyamu syahr Ramadan. Maksudnya sungguh telah sabit, telah tetap pada sisi kami dalam sunnah nabawi, sesungguhnya orang Yahudi adalah mereka itu berpuasa pada hari ke-10 daripada bulan Muharram. Orang Yahudi itu kan dia berpuasa pada hari ke-10 daripada bulan Muharram. Wa huma al-musamma al-Ashura, iaitu hari dinamakan sebagai hari Ashura. Wa innal Quraisy fi jahiliyah, dan sesungguhnya orang Quraisy pada masa jahiliyah kanu yasumu hadzal yaum, mereka juga berpuasa pada hari ke-10 Muharram. Wa anna Rasulullah sallallahu wal muslimin samuhu qabla an yafdha siyamu syahr Ramadan, dan sesungguhnya Rasulullah SAW dan orang Muslim mereka itu berpuasa sebelum difadukan akan puasa pada bulan Ramadan. Jadi orang Nabi pun dan orang Islam pun juga berpuasa pada 10 Muharram sebelum difadukan puasa pada bulan Ramadan. Sebelum difadukan puasa bulan Ramadan, jadi apa puasa yang Nabi pernah buat, iaitulah puasa pada 10 Muharram. Iaitulah puasa hari Ashura. Wa zukira fi ta'lil qiyam hadzal yaum bizzat annahu yaumul ladzi istawa fihi safinah Nuh ala Jabal Judi. Dan disebutkan daripada ini sebab kenapa mereka berpuasa, kerana ianya merupakan hari yang mana hari itu terdampaknya bahtera Nabi Nuh di atas Bukit Judi. Di atas Bukit Judi bahtera Nabi Nuh terdampak. Fasamahu Nuh alaihissalam, maka Nabi Nuh pun berpuasa. Kenapa? Kerana selamat terdampar daripada kata dilanda oleh banjir yang besar, satu banjir satu dunia, maka akhirnya kapal Nabi Nuh tu terdampar di Bukit Judi. Macam tu. Ada juga menyatakan di pegunungan Ararat di Turki. Baik, kemudian wasamahu Nuh alaihissalam,
wa samahu Musa alaihi salam syukran lillahi ta'ala wa annahu huwa yawmul ladzi najjallahu bihi Musa wa bani Israil min Fir'aun wa junudih. Dan berpuasa juga Nabi Musa AS kerana bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitulah pada hari, itulah hari Asyura itu, itulah hari yang Allah Taala telah menyelamatkan akan Nabi Musa AS dan juga Bani Israel daripada Fir'aun dan juga bala tentera Fir'aun. Wal yahud yu'azzimuna hadzal yawm. Lalu orang Yahudi tadi membesarkan hari tadi dengan mereka berpuasalah pada hari tersebut. Wa yatakhazunahu idan. Lalu mereka juga mengambil pada masa tersebut ialah hari raya. Wa yasumunahu, dan mereka juga berpuasa. Malah mereka menganggap itu sebagai hari raya dan juga mereka menganggap itu sebagai hari mereka berpuasa. Tuan-tuan, itu sejarah lah. Antara sejarah puasa lah. Ada lagi sejarah puasa lah, sejarah Siti Maryam. Kita lihat nanti kemudian. Wa ba'da furida siyam syahr Ramadan zalla Rasulullah sallallahu wa kasirul muslimin yasumuna yaumul Asyura ala annahu tatawu'in wa laysa bisawmin mafrudin. Dan sesudah daripada itu kan puasa bulan Ramadan pun difadukan kepada Rasulullah SAW dan umat Islam. Lalu jadilah puasa Asyura itu sebagai puasa sunat sahaja. Sebelum daripada puasa diwajibkan bulan Ramadan, jadi Nabi dan juga Islam berpuasa di Asyura. Kerana apa? Kerana mengenangkan kepada peristiwa tadilah. Peristiwanya telah selamatnya Nabi Nuh daripada banjir besar, dan juga terselamatnya Fir'aun semua Nabi Musa daripada banjir, daripada dikejar oleh Fir'aun dan juga pada tentera Fir'aun yang nak membunuh Nabi Musa dan juga Bani Israel. Jadi sesudah kedatangan kefaduan Ramadan datang, lalu jadilah puasa hari Asyura itu, puasa sebelum Muharram itu ialah puasa tatawwu' saja, puasa sunat saja. Walaysa bisawmin mafrudin, dan tiadalah puasa itu sebagai fardu, puasa yang difardukan dan baik. Kemudian sabata fi sahih anna Ibnu Abbas, telah sabitlah dalam satu hadis yang sahih daripada Ibnu Abbas, qudima Nabi sallallahu alaihi wasallam Madinah para yahud tasumu Asyura. Kan disebut dalam satu sejarah menyatakan bahawa Nabi masuk ke dalam kota Madinah dan Nabi melihat orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Faqala, lalu Nabi berkata, mahaza, apa ini? Apa maksudnya mereka berpuasa? Qalu, lalu mereka berkata, yaumus salih, ini merupakan hari yang baik. Ini merupakan hari yang baik. Nadallahu bihi Musa wa bani Israil min aduhim. Kenapa? Kerana Nabi Musa AS telah terselamat, Allah Ta'ala telah selamatkan dia, dan Bani Israel juga telah selamat daripada musuh mereka. Fasamahu Musa, lalu Musa pun berpuasa. Faqala Rasulullah SAW, ana haqqu bi Musa minkum, wasamahu wa amara bisiyamihi. Maka Nabi berkata, aku terlebih hak dengan Musa daripada kamu. Maknanya Nabi kata, aku terlebih hak berpuasa berbandingkan kamu berpuasa. Maka Nabi Musa pun, Nabi Muhammad SAW pun berpuasa. Nabi kata apa? Ana haqqu bi Musa minkum, aku terlebih hak dengan Musa ni daripada kamu untuk berpuasa. Maka Nabi pun berpuasa. Wa amara bisiyamihi, lalu Nabi pun memerintah para sahabat mereka juga berpuasa. Masya-Allah. Itulah antara sejarah berkenaan puasa ini. Ya, maknanya Nabi juga pernah berpuasa, dan puasa itu ialah puasa hari Asyura. Dan juga mungkin ada puasa-puasa lain. Baik. Kemudian kita lihat pula tentang dalil kewajipan berpuasa. Jadi ada dua dalil. Satu dalil daripada segi bahasa, yang kedua lagi daripada istilah. Mana dalil daripada segi bahasa? Ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala, inni nazartul rahmani sawma. Sungguhnya aku bernazar untuk berpuasa. Jadi ayat Quran ni, ayat itu menghikayahkan akan kisah yang berlaku kepada Siti Maryam, belakang pada Maryam. Allah Ta'ala sebut dalam Quran,
dalam surah Maryam, wazkur fi kitabi Maryam in intabazat bin ahliha markanan syarqiyya fattakhazat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya qalat inni a'udzu birrahman minka kunta taqiyya qala innama ana rasulullah rabbik li ahabi gulami laki gulaman zakiyya qalat anna yakunu li gulam wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya qala kadzalika qala rabbiki huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minka wa kana amran maqdiya. Ingatlah ketika Allah Taala menyebut dalam Quran, dalam kitab berkenaan kisah Siti Maryam, ketika Siti Maryam kan mengasingkan diri daripada ahli keluarganya pada satu tempat yang jauh di sebelah timur, tempat yang jauh daripada sebelah timur. Itu sebabnya orang-orang orang Kristian ni, mereka bila beribadah mereka menghadap ke timur. Mereka ibadah menghadap ke timur. Mana timur ni kiblat mereka. Tidak seperti kita. Kita orang Islam ni, kita kiblat kita di sebelah barat, ke Kaabah kan. Macam tu. Tapi orang Nasrani ni ataupun orang Kristian, mereka dia punya kiblatnya ialah sebelah timur. Kerana berdasarkan kepada kisah Siti Maryam. Ayat 16 surah Maryam. Wazkur fi kitabi Maryam in intabazat minha makanan syarqiyya. Dan ingatlah kan Muhammad kan kisah Maryam dalam Quran, iaitu ketika mengasihkan diri pada keluarganya di satu tempat yang jauh daripada sebelah timur. Lalu dia mengambil akan hijab, mana dia buat hijab satu dinding antara orang lain. Kemudian tiba-tiba Allah Ta'ala utuskan malaikat Jibril alaihissalam. Dan Jibril datang dalam keadaan rupa yang sempurna, rupa manusia lah, dalam keadaan rupa yang sempurna. Kemudian apabila Siti Maryam melihat malaikat Jibril, maka dia berkata, a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Sesungguhnya aku berlindung dengan Tuhan Ar-Rahman daripada engkau, wahai pemuda, jikalau engkau itu orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau kamu orang bertakwa kepada Allah, hendaklah kamu takut pada Allah. Jangan buat benda tak elok lah dengan aku. Kemudian berkatalah Jibril, qala innama ana rasulur rabbik li ahabi gulamin laki gulaman zakiyya. Maka Jibril berkata, aku datang pada engkau ni kerana aku ni utusan pada Allah. Aku utusan pada Allah untuk berikan kamu berita bahawa kamu akan dikurniakan seorang anak yang cerdik, yang pintar, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Qalat anna yakunu li gulam wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya. Maka Maryam berkata, bagaimana mungkin aku ada orang akan dapat anak sedangkan aku tak pernah pun disentuh oleh manusia lain, dan aku bukan orang yang jahat, aku bukan pelacur, dan tak pernah mana-mana lelaki pun menyentuh aku. Mana mungkin aku akan mendapat seorang anak? Maka Jibril berkata, qala kadzalika qala rabbik wa alayya hayyin wa linaj'alhu ayatan linnas wa rahmatan minka wa kana amran maqdiya. Maka Jibril kata, benda ini mudah dan aku ni utusan Allah Taala. Allah Taala kata, wa alayya hayyin. Wa alayya hayyin. Ianya adalah perkara itu adalah sangat mudah bagiku. Mana Allah Taala kata mudahlah. Wa linaj'alahu ayatan linnas. Dan kami akan jadikan baginya sebagai tanda kepada manusia, wa rahmatan minka, dan juga rahmat kepada kami, wa kana amran maqdiya. Dan adalah dianya perkara tadi ialah telah pun diputuskan di azali. Jadi mana peristiwa ini telah pun diputuskan di azali bahawa Maryam ini akan melahirkan seorang anak. Dia akan mengandung dah. Macam tu. Okey. Diikutkan riwayatkan dalam kitab tafsir, contohnya Tafsir Al-Munir ataupun dalam tafsir Ibn Katsir, disebutkan bahawa kan malaikat Jibril telah meniup di dalam lengan baju. Kan meniup akan macam ruh ke dalam lengan baju Siti Maryam, dan ruh itu masuk ke dalam badan dia kepada kemaluan dia, dan terus lepas itu Siti Maryam pun hamil dengan izin Allah.
Subhanahu wa taala tentang macam tu. Dan kehamilan dia itu bersamaan juga dengan kehamilan isteri kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria masa tu kan, dia dah tua renta, dia dah tua dah. Nabi Zakaria dah tua, isteri dia pun dah tua, isteri mandul. Dah tua mandul lah tu. Tiba-tiba Allah Taala berikan kabar dia mendapat seorang anak. Kemudian isteri dia mengandung, sama juga dengan masa yang sama mengandungnya itulah Siti Maryam. Mana dua mengandung. Cuma beza Siti Maryam ini dia tak ada suami. Dia suami. Baik, dalam sejarah menunjukkan dia ada 4 kategori manusia yang hamil ni, yang lahir. Pertama Nabi Adam AS. Nabi Adam AS dia lahir dalam keadaan tidak ada ibu, tidak ada ayah. Tak ada ibu, tak ada ayah. Iaitulah Nabi Adam AS. Yang kedua iaitulah Siti Hawa. Siti Hawa ini dia lahir daripada tulang rusuk Nabi Adam. Mana ada lelaki tapi tak ada perempuan. Lelaki ada, perempuan tak ada. Daripada tulang rusuk Nabi Adam. Kemudian yang ketiga itulah Nabi Isa AS. Nabi Isa ada ayah, ada ibu tapi tak ada ayah. Ada ibu tak ada ayah. Kan? Dan yang keempat itulah manusia semuanya. Manusia semuanya mesti ada ibu, mesti ada ayah. Mesti ada benih lelaki dan ada benih perempuan. Kan? Maka barulah jadi anak. Semua dah lengkaplah, ada 4 kategori manusia dalam dunia ini dalam bab anak tadi dah. Macam tu. Okay? Jadi ini merupakan, jadi benda ni ada satu ujian kepada Siti Maryam. Ujian yang beratlah pada dia lah, Siti Maryam. Itu pentingnya ujian. Tapi bila daripada hasil pada ujian tadi, dia mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dapat kedudukan tinggi. Baik, kemudian seterusnya kita lihat pada ayat tadi. Kemudian pada ayat yang ke ayat 26, Allah Taala sebut, dia kata wa kulli washrabi wa qarri aina fa imma tarina minal bashari ahadan faquli inni nazartu rahmani sawma walam ukalliman nas wa qaum walam ukalliman yauma insiya. Maka Allah Taala sebut, dia kata makan minum kemudian bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku akan dan aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Akhirnya mana Siti Maryam akhirnya berpuasa lah. Itu yang berpuasa sekitar orang tu. Kalau tuan-tuan lihat dalam kitab fiqh Najim, kan dia ada 2 dalil lah berkenaan puasa ni. Satu, inni nazartu rahman, itu satu, dan satu lagi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dalil berkenaan puasa lah. Itu berkenaan Al-Quran. Kalau hadis dalam puasa ini, bunya Islamu ala khamsin. Islam dibina di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wal hajjul bait man istata'a alaihi sabila. Islam tu dibina di atas 5 perkara. Pertama, syahadah, pengakuan tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah. Yang kedua, kan, mendirikan sembahyang. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, saum Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Dan yang kelima, wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, haji ke Baitullah bagi orang yang mampu mengerjakan haji sana. Jadi tuan-tuan, puasa yang dilakukan oleh Siti Maryam itu ialah puasa yang berbeza sebagaimana dilakukan oleh umat baginda Rasulullah SAW. Di mana puasa pada masa Siti Maryam itu ialah puasanya hanya menahan diri pada bercakap. Menahan diri pada bercakap je, itu puasa dia. Okey, berbeza dengan puasa umat Rasulullah. Kita masih lagi boleh bercakap. Cuma kita kena mengawal percakapan, menjaga percakapan. Jangan sampai ucapan kita yang kita ucap tadi benda-benda yang kosong, yang lawa-lawa, yang tidak elok, yang tidak berfaedah, kan, sehingga boleh menyebabkan puasa kita tu kosong lah, puasa kita terbatal. Pahala puasa tu terbatal. Pahala puasa tak batal,
pahala puasa. Tuan-tuan, kita takut terbatal pun rugilah kita, tuan-tuan. Masya-Allah. Jadi itu perbezaan antara puasa Siti Maryam dan juga puasa umat baginda Rasulullah SAW Muhammad lah. Di mana puasa kita masih boleh bercakap. Itu sebabnya puasa ada 3 kategori. Pertama, puasa orang awam. Yang kedua, puasa orang hawas. Yang ketiga, puasa hawasul awas. Puasa orang awam ialah puasa hanya sekadar menahan diri pada makan dan minum. Puasa orang awam, sedangkan mata tak jaga, kan, telinga tak jaga, mulut tak jaga, semua tak jagalah. Itu puasa orang awam. Yang kedua, puasa orang hawas ataupun puasa orang khusus. Puasa bukan hanya sekadar pada makan dan minum, malah anggota badan semua dijaga. Mata, telinga, kaki, semua jagalah. Itu puasa orang hawas. Yang ketiga, puasa hawas. Puasa khusus ialah puasa para nabi dan para rasul, para anbiya. Di mana puasa mereka ialah hati mereka sentiasa ingat pada Allah. So maknanya bukan sahaja puasa tadi pada makan minum sahaja, malah hati mereka ingat pada Allah Ta'ala. Okey. Jadi kalau sedikit sedetik saja mereka lupa pada Allah, jadi mereka menganggap puasa mereka terbatal, dan mereka akan start daripada mula sebenarnya. Itu puasa para anbiya, para nabi dan para rasul. Kita tak adalah sampai macam tu kan. Kita berat lah macam tu. Para nabi, rasul lain. Jadi puasa, kalau kita lihat dalam kitab fiqh, dikata puasa ialah menahan diri daripada sesuatu yang daripada makan dan minum, menahan daripada makan dan minum, dan juga berjima. Sebab daripada ta'rif dia kata ada tambah lagi perkataan berjima. Mulai daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Biniatin maksusatin, dengan niat tertentu. Dengan niat tertentu. Mana niat berpuasa lah. Macam tu. Kerana puasa ni pun banyak jenis. Ada puasa sunat, ada puasa nazar, ada puasa wajib. Ni puasa wajib. Bulan Ramadan ni puasa wajib. Bila puasa wajib, nak tak nak mesti buat. Mesti buat. Asal nama kata kita telah balik dan berakal. Kita telah balik berakal, mana kita kena buat. Dan hikmah puasa sangat banyak. Antara ni ialah kerehatan kepada tubuh badan, perut kita lah. Kerehatan perut. Kerana perut kita asyik bekerja je, ataupun asyik melantak, sudah kata kan. Perut kita ni asyik melantak je, memproses bekerja tak habis-habis. Bila tak bekerja, waktu malam kita tak makan kan, tapi sebenarnya dia bekerja juga. Walaupun kita tidur, perut masih bekerja lagi. Betul tak? Macam tu. Jadi bila kita rehat daripada makan dan minum, daripada sebit fajar sehingga terbenam matahari, mana memberikan rehatan pada tubuh kita. Tapi malam kan dia bekerja balik. Malam dia bekerja balik. Mana bila terbenam matahari kita berbuka puasa kan. Perut dah mula bekerja balik. Bekerja itu. Tengah tarawih pun kadang dia bekerja lagi tu. Tahu tak? Walaupun kita bertarawih tapi perut bekerja. Sebab makanan tadi tak habis lagi, dia nak cernakan makanan tu sampailah malam kan. Macam tu. Jadi bila berpuasa memberikan rehatan kepada perut daripada bekerja. Dan itu pun untuk kesihatan, untuk sihatlah. Dan para doktor juga, mereka juga mencadangkan kita berpuasa, terutama sekali bagi orang yang buat operasi lah, operasi perut kan. Jadi mereka digalakkan, manapun malahan kadang dituntut mesti berpuasa. Sebab kau nak operate kan, nak operate dalam perut ni mesti berpuasa. Tak puasa kan, macam mana nak operate kata kan. Mana banyaklah pengajaran daripada puasa ini. Sihat tubuh badan dan pahala yang besar pula masa sediakan. Baik. Jadi maknanya dia ada dua definisi puasa tu. Puasa segi logah bahasa tadi, yang imsak menahan diri, dan kedua puasa dari segi istilah, mana menahan diri pada makan dan minum, dan juga berjima pada siang hari pada terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat tertentu. Kita berpuasa kerana niat kerana Allah Ta'ala lah, itu.
Macam tu. Baik. Kemudian berkenaan pahala ganjaran puasa ni sangat banyaklah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana Rasulullah SAW juga pernah bersabda, dia kata asyam junnah fala yarfus wala jahad wa in imru'un qatalahu aw syatamahu faqul inni sha'im martaini walazi nafsi biyadihi la hulufu famin sha'im atyabu minallah min rizqi wa yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ijri wasiyamu li wa ana ajzibi wal hasatu bi asri amsalihah. Puasa itu merupakan perisai. Puasa ni perisai. Maka bila kita berpuasa, jangan kita bercakap benda keji, wala yarfus. Jangan nak buat keji benda-benda tak elok, wala yajhal. Jangan terpekik terlolong. Mana ucapan-ucapan jahiliah ni jangan ada lah. Ya jahal ni jahil. Wa ini meru'un qatalahu, kalau seorang itu tuan mencaci maki kita ataupun orang memukul kita, fal yakun, naklah kita berkata inni sha'im, aku berpuasa. Marata ini sebanyak 2 kali. Walazi nafsi biadi, dan demi diriku yang berada dalam tangannya, la khulufu famin sha'im, bau mulut orang berpuasa itu atyabu indallah, terlebih wangi pada sisi Allah Ta'ala, mirihi miski, daripada bau kasturi. Daripada bau kasturi. Okey. Yatruku ta'amahu wa syarabahu, yang mana ianya meninggalkan makan minum dan syahwatnya kerana aku, kata Allah. Wasiyamu li wa ana ajzibi, dan puasa itu bagiku dan akulah yang membalasnya. Wal hasanatu bi ansyi amsalia, dan kebajikan itu dibalas dengan 10 ganjaran pahala. Malahan diganda-gandakan lagi lah. Kata. Semana puasa adalah perisai. Sama seperti perisai yang kita adakan ketika dalam peperangan. Dalam peperangan mesti ada perisai. Kalau tak ada perisai macam mana? Malaysia pun mesti ada perisai. Daripada kita, mana penangkis daripada serangan luar. Contohnya anti peluru pepandu. Tak? Anti peluru pepandu. Tengoklah kalau negara-negara yang besar-besar, kalau ada negara luar nak serang dia kan, maka dia akan tembak dengan peluru pepandu kan. Mana kita mesti ada peluru pepandu yang menangkis peluru pepandu pada luar. Kalau tak ada penangkis, maka sudah tentu negara kita mudah diserang. Itu daripada konteks yang besar lah. Konteks yang kecil ialah dalam peperangan mesti ada perisai lah. Perisai peperangan. Kalau tidak, nanti orang menjadi polis, contoh polis jadi perisai kan. Perisai polis. Kadang-kadang kita letak ada punya penahan tu. Penahan, maknanya kalau orang tembak tak lulus tu ada besi kan. Tu. Dan kita baju kalis peluru kan. Baju kalis peluru kan. Gitu. Tapi kalau nak tadikan mati juga lah. Walaupun kalis peluru. Walaupun kalis peluru, kita pakai baju kalis peluru. Tapi kalau nak tadikan mati juga. Mana adalah tempat-tempat lain lah mungkin musuh tu tembak kan, sehingga menyebabkan kematian. Gitu. Cuma kebiasaannya musuh akan tembak di dada kan, kebiasaan sasarannya. Cuma kalau kepala macam mana? Kalau musuh tembak kepala, tak boleh buat apa lah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kena mati ya. Gitu. Baik, kita faham kan? Jadi asyamul junnah, puasa itu perisai. Sama seperti perisai ketika dalam peperangan daripada musuh yang nak bunuh kita. Gitu. Maksud lain kepada perisai ini ialah perisai daripada melakukan benda tak elok. Kerana bulan Ramadan itu kalau ikut pada hadis yang lain mengatakan bahawa pada bulan Ramadan ini pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, kemudian syaitan-syaitan dibelenggu, sufilatis syayatin, syaitan-syaitan dibelenggu. Kalau ikut pada hadis itu, syaitan-syaitan dibelenggu. Cuma menjadi persoalan pada kita ni, macam mana maksiat banyak juga berlaku pada bulan Ramadan.
Ada orang tanya itu, kata syaitan ada belenggu, tapi ada juga orang kata tak. Ada orang cuci makan tu, orang puasa dia makan dengan biasa kan, bukan kat kedai Islam lah. Sebab kalau Islam tutup bulan Ramadan, kedai orang Islam tutup. Yang buka kedai apa? Berislam kan. Saya tengok ada orang di dalam tu, orang kita dia ikut jalan belakang kan. Yang depan dia tak berani dah, nampak orang kan, jadi dia ikut jalan belakang. Tengok-tengok ada dia balik dinding tu. Dapat tu yang kalau tangkap tu. Itu sebab yang orang puasa ni, dia kalau tangkap orang puasa ni, dia pakai ben jenazah. Dia bawa ben jenazah tu. Tapi tangkap letak masuk dalam ben jenazah. Kalau dah masuk ben jenazah ni, apa tanggapan dekat bila masuk jenazah ni? Sebenarnya alamat ni nak mati tu. Dah masuk ben jenazah tu, ambil berkat lah. Ambil berkat ben jenazah. Maknanya untuk memberi keisapan lah kepada kita, bagi orang yang tak puasa tadi. Tapi kalau dah masuk ben jenazah pun tak insaf juga, tak tahu nak jaga apa. Mungkin kena tunggu masuk dalam kubur kot. Macam tu. Akan datang kena buat macam tu pula. Mana orang tidak berpuasa ni masuk ke dalam kubur. Macam tu. Okay, buat satu kubur khas. Siapa tak puasa masuk dalam tu, kurung dalam tu dulu. Habis dalam Ramadan keluarkan balik. Habis Ramadan keluarkan balik pada kubur. Baru dia ambil pengajaran kat situ ke dalam tu kubur tu. Sebab masuk ben jenazah kadang tadi tak insaf. Tak insaf masuk ben jenazah. Nak insaf masuk dalam kubur tu, duduk dalam tu sebulan, ataupun duduk dalam tu seminggu ke, ataupun semalam ke, sebagai duduk dalam tu dah. Macam tu. Ambil berkat lah. Ambil berkat kubur tu, duduk dalam tu. Itu keluarkan balik. Kalau tak insaf, tak tahu nak cakap apa. Kalau tak insaf satu hari, letak seminggu. Tak insaf seminggu, letak sebulan. Tak insaf sebulan, hari raya tu duduk dalam tu. Hari raya tu duduk dalam tu. Orang beraya duduk dalam tu. Mesti menangis kan, merau duduk dalam tu. Merau-rau, keluarkan aku kan. Aku nak gayo. Gitu. Masya-Allah kan. Ini kalau dogi warna lah, besar warna nak ajar kan. Masih lagi yang kata, sedangkan dia dah mualaf, dia dah mukallaf, bukan mualaf, mukallaf dah. Dah akil balik dah. Tapi masih lagi ingkar terhadap arahan dan juga perintah Allah Taala. Sebenarnya kita suruh dia puasa itu maknanya apa juga pahala dia akan dapat sendiri. Dia yang dapat, bukan orang yang dapat pun. Mana kalau ada puasa itu kebaikan dia, bukan untuk kebaikan kita. Contoh kita menyuruh orang bersemayang, untuk kebaikan siapa? Adakah untuk kebaikan kita? Untuk kebaikan dia. Sudah tentu untuk kebaikan dia sendiri, bukan untuk kebaikan kita. Dia dapat pahala. Tak? Dia besok selamat dalam kubur. Di akhirat besok dia selamat, untuk kebaikan dia. Tapi bila kita ajak, dia kata kubur masing-masing. Kan? Kubur masing-masing. Kubur kau, kubur aku. Kalau kubur masing-masing, okeylah, tak apalah. Jadi besok kalau berlaku kematian, cakap je lah, masing-masing. Kau, aku. Masalahnya bila berlaku kematian, siapa yang dicari? Orang surau. Orang surau lah yang dicari. Tolonglah sembayangkan, uruskan dan sebagainya. Okey? Kalau takkan tak ada siapa nak uruskan. Orang surau biasalah. Siapa orang surau? Imam, Bilal, Siap, jemaah surau, pengurusi surau. Pengurusi surau je Pak Mazin kan. Pengurusi surau. Siap surau, Bilal surau, jatah kuasa surau dan jemaah surau. Itu orang surau. Bila orang surau ni, mana tak ada orang surau, tak ada siapa nak urus. Hospital lah yang urus. Baik. Jadi tuan-tuan, jadi orang berpuasa ini, kalau ikut pada hadis ni, maknanya bau mulut orang berpuasa itu terlebih wangi daripada bau kasturi pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Makna khuluf ni la khulufun pamil taim. Maksud khuluf inilah berubah bau mulut. Berubah bau mulut. Bila orang puasa kan mulutnya berubah. Kan kerana perut kita tidak memproses makanan. Bila perut tak proses makanan, maka sudah itu akan menimbulkan satu bau yang tak enak lah, tak sedap. Cik tengok kalau orang berpuasa kan, macam mana baunya, bau mulut dia tak sedap kan, tak seronok lah bau dia. Mana pada sisi manusia memanglah tak seronok bau dia kan, busuk. Tapi pada sisi Allah, kita jangan tengok pada sisi manusia, tapi kita lihat pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala, terlebih wangi daripada bau kasturi pula. Jadi kemudian kalau ikut pada kitab, dalam kitab hadis kursi, dalam kitab Arab dia kata terdapat pembahasan berkenaan kan mana lebih wangi, bau mulut orang yang berpuasa dengan darah orang yang mati syahid, yang terbunuh dalam peperangan. Mana lebih wangi? Terdapat ada perbincangan lah. Mana lebih wangi bau mulut orang yang berpuasa dengan bau darah orang yang mati syahid. Kerana orang mati syahid dalam peperangan, darah itu seperti bau kasturi, rihil miski. Jadi mana lebih wangi? Jadi ulama pendapat bahawa bau mulut orang yang berpuasa itu sebenarnya lebih wangi berbanding dengan bau orang yang mati syahid. Kenapa? Kerana perintah berpuasa merupakan perintah wajib, sedangkan berjihad adalah fardu kifayah. Perintah puasa perintah wajib, dan wajib ni lebih berat berbanding dengan perintah berjihad. Berjihad ni adalah fardu kifayah. Tak boleh semua orang pergi berjihad. Kalau semua pergi berjihad nanti tak ada orang nak tinggal untuk menuntut ilmu. Mana sebahagian pergi berjihad, sebahagian mesti ada menuntut ilmu. Kan? Dan berjihad ni biasanya mestilah ada kelengkapan senjata. Tak ada kelengkapan senjata macam nak pergi jihad. Takkan nak buat badan aja, nanti musuh tembak. Kalau dalam konteks Malaysia, pasukan keselamatan kan, mereka ada kekuatan persenjataan. Kita senjata, apa benda senjata yang kita ada? Senjata air lah. Senjata air lah yang ada. Senjata lain tak ada. Tak ada. Peluru hidup pun tak ada. Tak ada peluru hidup. Peluru besi tak ada. Machine gun pun tak ada. Pistol pun tak ada. Benda yang ada. Jadi tak ada kewajipan pada kita lah untuk pergi. Yang wajib ni orang ada senjata, sunang selamatan. Okey. Maknanya kalau dia meninggal besok, anak bini masih dapat pencen lagi. Kalau kita meninggal tu, apa pencen dapat? Taruh pencen kan? Jadi ulama telah membahaskan berkenaan bau mulut orang yang berpuasa ini mana lebih wangi dengan bau darah orang yang mati syahid. Berkata Al-Qastalani disebut, dia katakan bahawa ujiba annahu innama kana asal saum atiwamil asal jihad. Kenapa? Kerana kenyesanya kesan orang berpuasa itu terlebih wangi, lebih baik daripada kesan orang berjihad. Kerana puasa merupakan rukun Islam, sedangkan jihad adalah fardu kifayah. Wasaumul fardhu ain, wal fardhu ain afdal min fardhu kifayah. Ini Imam Syafi'i pun pendapat begitu. Maknanya puasa adalah fardhu ain, jadi dia lebih baik daripada kifayah untuk berjihad pada Allah Taala. Dan dikaitkan dengan satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahawa dinar tunfiquhu anal ahlika wa dinar tunfiquhu fi sabilillah. Mana lebih baik? Satu dinar yang kita infakkan pada ahli keluarga kita, kan, untuk makan minum ahli keluarga kita, dengan satu dinar yang kita gunakan untuk fi sabilillah. Mana lebih baik? Sudah tentu lebih baik ialah kita dinar yang kita infakkan pada ahli keluarga kita. Abduluhuma allazi tunfiqu ala ahlika. Yang lebih baik ialah duit yang kita infakkan untuk ahli keluarga kita. Tapi kalau duit ada lebih, baru kita bagi pada orang fakir miskin. Jadi, okey. Kemudian apakah wajah dilarang sini menunjukkan bahawa an-nafaqatu ala ahli allati huwa fardhu ain
afdalu min nafaqah fi sabilillah wa huwa ajiyad wa huwa fardhu kifayah. Sesungguhnya kita infakkan ada duit pada keluarga kita yang dia merupakan fardu ain lebih baik daripada kita infakkan pada Allah Taala. Sedangkan benda jihad ni adalah fardu kifayah. Ya, adalah fardu kifayah. Semana lebih baik kita infakkan pada keluarga kita dahulu. Jangan keluarga kita tak makan tak minum, sedangkan orang lain makan minum kenyang. Jadi berdosa besarlah kita mengabaikan tanggungjawab kita sebagai suami. Dia tu. Mana tanggungjawab pada keluarga kita kena selesaikan dulu. Baru kita selesaikan pada orang lain. Kalau ahli keluarga dah selesai, baru kita selesaikan orang lain. Kita infakkan, kita sumbangkan. Mana kita ada lebihan daripada duit kita, so kita gunakanlah untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Gitu. Dalam Quran Allah Taala sebut orang yang berpuasa itu mendapat ganjaran pahala yang besar. Allah Taala sebut, dia kata innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wal shadiqina was shadiqat as-sabirina was sabirat al khashiina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat waz zakirina Allah katsiran waz zakirat adda lahum maghfiratan wa ajran azima. Maksudnya apa, tuan-tuan? Sesungguhnya orang Islam lelaki dan perempuan, orang beriman lelaki dan perempuan, orang yang qanitin, orang yang tunduk lelaki dan perempuan, was-sadiqin, orang yang benar lelaki dan perempuan, was-sabirin was-sadiqat, orang yang benar, orang yang sabar lelaki dan perempuan, wal khashin wal khashian, orang yang khusyuk lelaki dan perempuan, wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, orang yang bersedekah lelaki dan perempuan, was-saimin was-saimat, orang yang berpuasa lelaki dan perempuan, wal hafizin wal furujahum wal hafizat, orang-orang yang memeliharakan kemaluannya daripada buat benda haram lelaki dan perempuan, wazakirin Allah katsiran wazakirat, orang yang banyak berzikir pada Allah Taala sama ada lelaki dan perempuan, wazakirin Allah katsiran wazakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah Taala menyediakan bagi mereka itu keampunan dan pahala yang besar. Nampak? Jadi dalam ayat ini, tuan-tuan, ayat surah Ahzab ni, ayat 35 ni, disebut banyak benda ni, banyak kategori yang mendapat pahala besar ni. Pertama, muslimin wa muslimat, kemudian mukminin mukminat, qanitin qanitat, shadiqin shadiqat, sabirin sabirat, khashin khashian, mutasaddiqin mutasaddiqat, as-saimin was-saimat, orang berpuasa lelaki dan bersumpah, wal hafizin wal furujahum lil hafizat, orang menjaga kemaluan dia lelaki dan perempuan, wazakirin Allah katsiran wazakirat, orang yang berzikir, banyak berzikir, lelaki dan perempuan. Allah Taala kata a'adda lahum maghfiratan wa ajran azima, kan, kami sediakan bagi mereka itu pahala dan juga ganjaran yang besar. Nampak? Banyak ketika Malaysia dapat ganjaran besar, tapi dengan syarat, maknanya dia menunaikan akan hak-hak tadilah. Apa hak Islam, apa hak orang beriman, apa hak orang yang kata berpuasa, syarat-syarat berpuasa, mana kerja buat benda tu semua lengkap, baru dapat ganjaran pahala besar tadi. Sebab banyak juga orang mengaku Islam, tapi amalannya kadang berbeza dengan Islam. Nama je Islam, tapi amalan berbeza. Nampak tak? Aja tu. Kemudian Nabi juga ada menyebutkan bahawa, ada satu hadis menyebutkan bahawa, kan, ada 3 golongan yang mereka itu masuk neraka. Suatu hari Nabi sallallahu, tuan-tuan, berada di atas mimbar, dan Nabi turun di atas mimbar. Suatu hari Nabi turun atas mimbar. Nabi berkata amin sebanyak 3 kali. Amin, amin, amin. Nabi sebut amin sebanyak 3 kali. Kan, lalu sahabat tanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau berkata amin sebanyak 3 kali? Maka Nabi kata, malaikat Jibril datang padaku. Apa malaikat Jibril kata? Ya Muhammad, dia kata,
barang siapa yang masuk pada bulan Ramadan, kan, kemudian dia tidak beramal, tidak mengambil kelebihan Ramadan tadi, menyia-nyiakan Ramadan, lalu Allah Taala tak ampunkan dosa dia, kan, dakhalal nar, maka dia masuk dalam neraka. Dia masuk dalam neraka. Maka Nabi kata amin. Yang pertama. Ini amin yang kedua. Nabi kata, malaikat Jibril kata, malaikat Jibril kata tu, barang siapa yang masuk bulan Ramadan yang pertama tadi kan, kemudian dia tak beramal dan dosa tidak diampunkan, maka dia masuk neraka. Nabi kata amin. Kemudian Jibril golongan kedua, barang siapa yang punya dua ibu bapa, dia tidak buat kebajikan kepada bapa dia, kan, mana dia derhaka pada bapa dia, dakhalal nar, maka dia masuk neraka. Maka Nabi kata amin kali kedua. Kemudian Nabi kata lagi, Nabi menghikayatkan kata-kata Jibril. Jibril kata, kan, barang siapa yang disebut namaku, namaku nama Muhammad lah, nama Rasulullah, barang siapa yang disebut namaku dan dia tidak berselawat padaku, maka dakhalan nar, maka dia masuk dalam neraka. Maka Nabi berkata amin. So kat situ ada 3 golongan yang masuk neraka. Disebut dalam hadis tu. Ketika Nabi turun daripada mimbar, Nabi berkata amin sebanyak 3 kali. Jadi sahabat tanya, kenapa kata amin? Dia kata malaikat Jibril datang. Nabi kata, Nabi Jibril kata ada 3 golongan masuk neraka. Itu. Salah satunya tadilah pas kenangan Ramadan itu. Yang pertama tu, barang siapa masuk Ramadan, dia menyia-nyiakan Ramadan, tak ambil peluang pun dia bulan Ramadan ni, tak buat kebajikan, nak tarawih pun tak nak, baca Quran pun tak nak, semua tak nak, sibuk dengan kerja-kerja dunia, lalai dengan kerja-kerja dunia, mana kesempatan Allah Taala bagi tak nak buat, dakhalan nar, masuk dia ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Tuan. Itu yang kita ragukanlah, kita takutkan tu. Jangan kita termasuk dalam kumpulan yang mana-mana kumpulan tadi. Kemudian, kan, orang berpuasa juga disempitkan akan saluran darah dia. As-saum yudaiku majrid dam bisabi ju' wal atash, fatudaiku majrid syaitan. Nampak? Orang berpuasa disempitkan saluran darah dia dengan sebab dia lapar dan dahaga, maka sempitlah saluran darah dia. Saluran darah dia sempit. Kan tadi syaitan dibelenggu kan. Ada pula menyatakan syaitan dibelenggu. Ada pula menyatakan, kata syaitan tak boleh berjalan dalam saluran darah, kerana orang puasa ni saluran darah dia sempit, sebab tidak ada makanan yang berjalan kan, darah kurang lah. Itu. Ada pula menyatakan syaitan tadi dibelenggu, sufidatis syayatin, kemudian ditutup pintu neraka, dibuka pintu syurga, syaitan-syaitan dibelenggu. Ada persoalan lah, kenapa bulan Ramadan ni masih ada orang buat tak elok, sedangkan syaitan-syaitan dibelenggu? Jawapannya ialah yang dibelenggu syaitan, tapi nafsu masih ada. Jawapannya, nafsu keinginan masih ada. Dan nafsu keinginan ini ialah kesan daripada perbuatan syaitan sebelum tu. Kerana syaitan ni nak goda manusia ni bukan sahaja pada dia saja, dia goda juga nafsu tadi kan. Dia goda nafsu, dia gunakan pengaruh nafsu tadi untuk menggoda syaitan, untuk menggoda manusia. Nampak? Semaknanya kenapa masih ada maksiat di bulan Ramadan? Kerana adanya keinginan nafsu tadi, nak buat benda yang tak elok. Cuma beza Ramadan dengan selimuran berbeza dari segi maksiat. Maksiat pada Ramadan berkurangan berbanding dengan maksiat pada bulan selain Ramadan. Kalau selain Ramadan maksiat banyak, tapi sebab kalau PKP ni jadi kurang sikit lah. Habis PKP tu tengoklah macam mana. Syaitan pun dah berdendang balik lah. Kalau habis PKP dia berdendang balik lah. Gitu. Sonok lah dia. Ni dah bulan Ramadan ni, PKP pula, Ramadan pula, syaitan memang termenung lah. Menung lah dia syaitan.
Tak ada buat apa. Dia tak boleh nak menggoda. Tapi nafsu masih ada. Cuma maksiat di bulan Ramadan kata ulama tidak sama dengan maksiat di selain Ramadan. Mana maksiat ada tapi kurang. Tak sama dah seperti selain Ramadan tu, banyaklah maksiat ni yang berlaku. Itu ada pembahasan ulama lah berkenaan dengan syaitan yang dibelenggu tu. Ada yang mengatakan syaitan tak belenggu. Syaitan tak dibelenggu. Ini hanya kiasannya. Kiasan menyatakan tentang kemaksiat itu kekurangan. Berbanding dengan maksiat. Kerana bila orang puasa ni syaitan susah nak. Kalau syaitan tak dibelenggu pun, bulan puasa ni memang syaitan tak mampu nak ganggu sangat lah kan. Dia kata tak mampu nak ganggu. Dia tak sama macam. Kerana bila kita puasa ni, kita nak buat benda tak elok pun tak sanggup kan. Tak sanggup buat benda. Berbanding orang berpuasa. Orang tak puasa dia semangat. Tenaga ada. Bila tenaga ada, boleh buat maksiat banyak. Bila puasa, tenaga banyak. Tak banyak, kurang. Kurang tenaga tu kan. Nak cakap pun berat nak cakap. Macam tu. Nak angkat air pun, satu pedi pun tak angkat. Tak larat. Puasa. Tak. Mana banyaklah gaya-gaya puasa ni. Banyak kelebihan-kelebihannya. Itulah puasa ni bulan sabar, bulan baca Quran, bulan khatam Quran. Kita tengok bulan Ramadan semua khatam Quran. Habis Ramadan habis hancur. Masuk Ramadan dia siap khatam Quran kan. Habis Ramadan tak khatam-khatam. Tak habis baca. Itulah banyaklah kerjaan. InsyaAllah itu saja tentang perbincangan kita pada pagi ini. Alhamdulillah kita mengisi sedikit masa kita ni. Mudah-mudahan masa yang kita peruntukkan ni kan, duduk dalam masjid kan 1 jam, kadang-kadang tak sampai 1 jam pun, kadang-kadang ada 1 jam lebih juga. Tengok keadaan lah. Mudah-mudahan dengan kita duduk itu maka dikira ibadah apa kita buat tadi, dan sentiasa malaikat itu mencatat, menulis amalan-amalan kebajikan kita tadi. Duduk je besar pahala kan. Malah ada dia menyatakan burung di udara dan ikan di lautan memohon keampunan pada orang dalam pengajian ilmu. Malaikat-malaikat memayungi daripada atas sampailah ke langit, memayungi orang-orang dalam pengajian ilmu. Dia menggunakan sayap-sayap dia payunglah menaungi akan orang menuntut ilmu. Okay, mudah-mudahan sikit pembincangan tadi sikit banyak, mudah-mudahan berikan semangat pada kita untuk kita masuk kepada Ramadan yang tak berapa lama, insya-Allah. Allah Taala memanjangkan umur kita dan kita dapat menyambut Ramadan, insya-Allah, dengan amalan kebajikan, insya-Allah. Itu saja yang dapat diingatkan, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sarifa wa 'alam taqabbala kana halalan barakatan katsira wa siyan fataya alim nabilana qulubana bi nuril ma'rifataka wa ta'ala tu arifin. Allahumma faqina fi din, Allahumma faqina fi din. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Tawassalna bi izzatil jabarut wa tasalna bi izzatil malakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif anna hadzal waba wa qina syarrul rada wa na'inna minat ta'ni wa ta'un wal bala bi lutfika ya latif ya khabir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dakish syaqa wa su'il qada wa samasatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu fikum. Jadi dipisahkan dia pun atau diluka dengan